Tajuk, Jebat di Alaska. Penghantaran berani mati to diem. Astaga, ada pelancong sesat di medan perang ini, sinis Kolonel Catherine Cat Hayes, Ratu Ais Tentara Udara AS. Sambil tersenyum sinis. Jisim bulat itu adalah pencuri uang pembayar cukai sebanyak Rm75 bilion. Buang sahaja dari pandangan saya. Sejurus selepas itu, langit Alaska bergegar. Dengan bunyi dentuman bergema, jasad tumpul itu berubah menjadi peluru biru yang menjerit, mencarik di belakang F-16. Ini adalah catatan kehinaan dan kekagetan apabila kuasa udara terkuat di dunia dirampas takhta Raja Udara oleh hanya satu pesawat pengangkut. Keangkuhan Amerika dipecahkan oleh maruah kejuruteraan Malaysia. Sila sokong kami dengan melanggan saluran ini selagi Anda masih ingat. Lokasinya adalah Pangkalan Tentara Udara Eielson, pintu masuk ke lingkaran Arktik. Suhu dingin 20 derajat menyengat kulit di apron yang luas, tempat sayap terkuat di dunia berbaris. Terdapat 12 unit F-22 Raptor yang tajam seperti pisau cukur, dan C-17 Globemaster III yang tegap umpama seketul otot. Semuanya berprofil badan gagah, yang direka untuk kecekapan, dan daya memusnahkan maksimum. Tetapi, di hujung barisan itu, satu entiti yang jelas menyimpang sedang bertenggek. Ia adalah pesawat pengangkut TUDM Perkasa A-400 daripada Skuadron Pengangkutan Nomor 20, panggilan Paus Biru, Blue Whale. Seperti namanya, ia dicat dengan penyamaran biru langit dan putih yang terang, badannya gempal, dan muncungnya bulat, menimbulkan rasa mesra. Berbanding dengan pesawat A-S yang berlumuran parut perang, ia kelihatan seperti bas terbang yang membawa keluarga bercuti, bukannya senjata ke medan pertempuran. Oi, ini jenaka ke? Si gemuk tu akan terbang dengan kita, saiznya terlalu besar. Menjimatkan masa kita daripada perlu menembaknya jatuh. Keheningan dipecahkan oleh ejekan terbuka daripada juru terbang A.S. yang tidak berlapik. Bagi mereka, A400 yang dicat cantik itu hanyalah lambang leka kerana keamanan. Di tengah-tengah lingkaran tawa, berdiri Kolonel Catherine Hayes, pengarah latihan Red Flag Multinasional, berkulit sawo matang dan tingginya 175 cm, ototnya yang tegap dibalut dalam sut penerbangan. Pandangannya yang dingin, jelas kelihatan di sebalik cermin mata hitam, tertumpu pada kapten pesawat Major TUDM Hairul Azman, tetamu dari Malaysia. Selamat datang, suaranya sedingin udara luar. Catherine menghulurkan tablet yang dipegangnya kepada dada Major Hairul. Tapi jangan salah faham, ini zon perang. Kami tidak ada masa untuk melayan pembelian ala-ala Malaysia yang dibuai keamanan. Dia menunjuk bukan pada pesawat A400, tetapi pada data kosnya, kos pembangunan. Kos perolehan kira-kira Rm75 bilion seunit. Tidak masuk akal. Kapasiti muatan kurang daripada pesawat pengangkut utama kami C-17, tetapi harganya lebih mahal. Saya hairan pembayar cukai negara Anda tidak memberontak. Kata-kata itu adalah tamparan yang memeritkan. Catherine menusuk tepat pada isu sensitif industri pertahanan Malaysia, kos tinggi pengeluaran kecil-kecilan dan kekurangan data pertempuran sebenar. Saya beritahu awak, yang diperlukan oleh senjata hanyalah bukti tempur, combat proof. Mainan mewah tanpa pengalaman tempur hanyalah penghalang di sini. Sila kembalikannya ke hangar dan sapu lilin, katanya. Juru terbang muda yang berdiri di belakang Hairul menggenggam penumbuk menahan rasa terhina. Namun, wajah Hairul tidak berubah, bagai topeng Noh. Di kedalaman matanya, bekas juru terbang pejuang, api menyala senyap. Saya hargai pandangan Anda, Kolonel. Tetapi, sama ada pesawat ini mainan atau tidak, saya harap Anda akan menilainya di udara. Kening Catherine terangkat mendengar balas Hairul yang tenang. Hebat kata-kata awak. Baiklah, kita lihat sejauh mana keberanian mulut awak. Catherine tiba-tiba tersenyum dan mengumumkan misi hari ini dengan suara yang didengari oleh semua orang. Sebaik sahaja mereka mendengar kandungannya, juru terbang A.S. di sekeliling menahan nafas, dan desas-desus merebak. Sasarannya ialah kawasan R2205, Ngarai Syaitan, Devil's Canyon, untuk penghantaran bekalan melalui penerbangan aras rendah, Ngarai Syaitan.
Ia adalah laluan penerbangan paling sukar di Alaska, dengan cenderam curam yang berselirat dan angin turbulen, dipanggil kubur juru terbang. Mereka mahu jasad sebesar itu terbang melalui jurang itu. Had ketinggian adalah 300 kaki ke bawah. Jika dikesan oleh radar, Anda tersingkir. Jika Anda gagal, segera kemas barang dan pulang ke Malaysia. Ia adalah cobaan jelas untuk menyisihkan mereka. Pesawat A400 dengan badan gempalnya mustahil dapat melakukan penerbangan mengikut rupa bumi seperti jet pejuang. Semua orang berpikir begitu. Kenapa? Takut? Boleh telepon emak sekarang kalau tak mampu, Catherine memprovokasi. Hairul hanya menjeling sekilas peta itu sebelum melipatnya dengan kemas dan memasukkannya ke dalam poket. Ketinggian 300 kaki ke bawah. Faham. Penghantaran ekspres Malaysia janji menepati masa. Catherine mengejek dan memusingkan badan. Berani cakap sahaja. Jangan kotorkan landasan dengan terhempas ke tebing. Juru terbang A.S. bersurai. Hanya tinggal seorang lagi lelaki di sisi A400, pegawai waran udara, Ahmad Mat Janggut, ketua skuadron penyelenggaraan. Dia membelai nacelle enjin pesawat itu dengan tangan berminyak, seolah-olah tidak mendengar ejekan di sekeliling. Sentuhannya seperti jurulatih yang membelai otot kuda lumba. Mat, awak dengar tadi? Tanya Hairul. Janggut tersenyum, mengeluarkan nafas putih. Dengar, budak tu berani betul. Panggil A400 kita bas. Dia menggeleng. Tapi mereka tak faham. Keserasian antara kepadatan udara Alaska dengan enjin CF-6 kita. Matt mengeluarkan sepana dari poketnya dan membuat bunyi klik. Tenang, Major Hairul. Malam tadi, saya usik sedikit sistem pengambilan udara dia untuk tukarkan udara sejuk melampau ini menjadi kuasa letupan. Serigala berbulu domba? Tak, ia akan jadi jebat berbulu domba hari ini. Isyarat untuk menghidupkan enjin diberikan. Enjin CF-6 gergasi ditala ke tahap maksimum oleh tangan Mat Janggut, mula mengeluarkan raungan nada rendah yang berat. Ia adalah gong untuk pengajaran yang bakal diberikan kepada kuasa udara dunia. Ini paus biru, sedia untuk berlepas, suara bariton Hairul yang tenang bergema melalui radio. Di hujung landasan yang luas, pesawat pengangkut A400 TUDM menunggu dengan brek dipegang. Penampilannya terlalu janggal di kalangan pesawat tentera yang ganas di sekeliling. Muncung bulat yang mesra, penyamaran biru langit yang terang. Kolonel Catherine Hayes yang melihat ke bawah dari menara kawalan, mengayunkan cawan kopinya dan menghantar pandangan dingin, dibenarkan. Tapi hati-hati, landasan hari ini berais, dengan badan yang nampak berat tuh. Saya rasa awak tak akan dapat terbang walaupun selepas berlari ke hujung landasan. Di sebelahnya, pengendali A.S. tersenyum dan ketawa. Tenggok size engine tuh tak seimbang dengan badan pesawat. Dengan engine sebegitu, rintangan udara akan menghalangnya daripada terbang dengan betul. Dalam pengetahuan mereka, size A400 memerlukan landasan yang panjang untuk berlepas, apatah lagi dalam suhu 20-20 seli hari ini. Namun, mereka terlepas pandang sesuatu yang penting. Mereka tidak tahu rahasia tersembunyi dalam pesawat A400. Mat, suhu pengambilan udara bagus. Saya putar, kata Hairul di kokpit sambil memegang tuil pendikit. Bunyi logam yang nyaring bertukar menjadi raungan bernada rendah yang menggegarkan perut. Ia bukan bunyi jet tentera yang kasar, tetapi bunyi jet penumpang yang disempurnakan. Wajah Catherine Hayes melihat bacaan pada papan pemuka serta-merta membeku. Apa keluaran tenaga ini? Mari kita terangkan sedikit di sini. Pesawat pengangkut A400 ini yang diejek oleh tentera AS sebagai pembaziran RM75 bilion mempunyai sebab yang menakutkan mengapa ia mahal. Ia adalah enjin yang dipasang di hatinya. General Electric CF6,8 C2K1F. Nama ini dikenali oleh setiap peminat penerbangan. Ia adalah enjin mahakarya awam yang menggabungkan kebolehpercayaan dan kuasa yang luar biasa yang juga digunakan pada Boeing 747, Ratu Udara, dan Air Force One, jet Presiden ASI. Enjin raksasa yang direka untuk menerbangkan pesawat yang lebih besar daripada A400. Dan orang Malaysia, entah bagaimana, memasang dua daripadanya pada
400 yang lebih kecil. Ia ibarat memasukkan enjin F1 ke dalam bonet lori ringan. Hasilnya adalah nisbah tujahan berat yang menyimpang, yang mengatasi logik pesawat pengangkut. Lepaskan brake. Lepaskan. 400 memecut seperti peluru, dengan impak seolah-olah ditendang oleh gergasi di belakang. Tayar mencengkam asfalt, dan kabus salji meletus. Laju. Tak mungkin. Itu bukan pecutan pesawat pengangkut, jerit Catherine. Detik berikutnya adalah kejutan. Mereka tidak menggunakan separuh pun landasan hanya pada jarak 500 meter. Tempat pesawat pengangkut biasa masih merangkak di darat, paus biru itu melayang ke udara dengan lembut. Apa? Berlepas jarak pendek yang mustahil untuk C-17 maupun C-130. Kejutan tidak berakhir di situ. Sejurus selepas berlepas, Hairul menarik kayu kawalan ke belakang. Muncung pesawat menunjuk ke langit. Ia adalah pendakian berisiko tinggi yang meniru jet pejuang, bergantung pada kuasa enjin yang berlebihan. Ia naik seperti lift, menembusi awan dalam sekelip mata. Kadar pendakian tidak boleh dikesan. Di luar julat data, tak mungkin. Si gemuk itu boleh buat gerakan sebegitu, jerit operator. Catherine terpaku melihat monitor. Kelajuan yang dipaparkan adalah Mach 082, jauh mengatasi kelajuan pelayaran C-17A, S. Mach 0,77 atau 130, Mach 0,59. Ia adalah kelajuan pelayaran jet penumpang awam. Apa benda tuh? Nampak macam ikan paus, tapi isinya jerung. Cawan kopi hampir terlepas dari tangan Catherine. Dia tidak boleh menerima kenyataan bahwa pesawat yang dia panggil sampah sebenarnya lebih berkuasa daripada pesawat utama negaranya. Di kokpit, pada ketinggian pelayaran yang stabil, Hairul dengan tenang memeriksa nombor hijau yang dipaparkan pada paparan kepala ke atas hood, yang pertama kali dipasang pada pesawat pengangkut TUDM. Walaupun dalam ribut salji yang mengaburi pandangan, image kamera inframerah memaparkan rupa bumi dengan jelas. Mat. Macam mana keadaan enjin? Terbaik, Kapten. Suhu pengambilan udara stabil. Kita boleh menari di ngarai itu. Hairul melihat ke bawah ke pintu masuk neraka, ngarai syaitan. Baik. Fasa pertama pengajaran selesai. Sekarang, bermulalah perkara sebenar. Dia tidak mengurangkan pendikit. Sebaliknya, dia menolaknya ke hadapan. Destinasinya adalah jurang maut di mana F-16A S sedang menunggu. Ia adalah permulaan kejar-mengejar yang belum pernah terjadi sebelum ini oleh pesawat pengangkut terpantas di dunia. Hubungan radar. Sasaran sedang jatuh mendadak. Di bilik kawalan operasi Pangkalan Tentara Udara Eielson, dengan jeritan operator, titik merah pada monitor gergasi, pesawat pengangkut C-2 paus biru menunjukkan pergerakan yang mustahil, ketinggian 30.000 kaki. Biasanya, pesawat sepatutnya perlahan-lahan berlegar sambil menurunkan ketinggian, tetapi A-400 yang dipandu oleh Hairul adalah berbeza. Mulakan terjunan taktikal, descent, arahan ringkas Hairul. A-400 memiringkan sayap kirinya ke sudut hampir menegak dan jatuh menjunam seperti ditembak jatuh. Gila, dia nak bunuh diri ke? Kolonel Catherine terpaku pada monitor. Pesawat pengangkut gergasi itu menjunam ke tanah dengan kelajuan tinggi dalam gerakan lingkaran. Keadaan ekstrem di mana pecutan graviti menyebabkan objek dalaman melantun, tetapi tangan Hairul tepat seperti mesin jentera. Hanya beberapa saat sebelum terhempas ke tanah dan batu. Tarik. Kedua-dua enjin CF-6 menjerit, dengan paksa menarik muncung ke atas, hanya kira-kira 300 kaki di atas tanah. 400 menahan daya G yang hebat seperti melalui palang roller coaster dan beralih ke penerbangan mendatar. Ia kemudiannya disedut ke dalam mulut gelap ngarai syaitan. Dia masuk. Dengan kelajuan itu, ke dalam ngarai, bilik kawalan senyap. Tetapi ketakutan sebenar bermula di sini, dari Viper One ke komando. Sasaran kelihatan. Cepatnya dia. Suara juru terbang F-16 Fighting Falcon dari skuadron agresor Tentara Udara AS yang dihantar untuk misi mengejar, kedengaran. F-16. Ia adalah jet pejuang mahakarya yang dibanggakan dengan prestasi dogfight yang lincah. Pesawat pengangkut yang kekok sepatutnya kelihatan seperti sasaran yang tidak bergerak bagi mereka.
tetapi realitinya berbeza. Apa benda tuh? Tak boleh kunci radar. Pergerakan A400 yang terbang rendah di ngarai itu menghancurkan logik juru terbang F-16. Tebing curam di kiri dan kanan. A400 memiringkan badannya ke kiri dan kanan dengan ganas, terbang hampir menyentuh permukaan batu. Pesawat pengangkut biasanya dibina untuk terbang stabil seperti kapal. Jika dikendalikan secara mendadak, momen inersia yang besar akan menyebabkan ia hilang keseimbangan dan paling buruk, terhenti dan terhempas. Tetapi A400 berbeza. Apabila Hairul memusingkan kayu kawalan, pesawat bertindak balas dengan pantas seperti makhluk hidup yang cergas. Apa yang membolehkan ini adalah sistem kawalan fly-by-wire yang dibangunkan dengan teliti. Operasi juru terbang dianalisis serta-merta oleh komputer, mengawal aileron dan flap secara optimum pada tahap milimeter. Dengan melakukan ratusan pelarasan halus yang mustahil bagi manusia dalam sesaat, ia secara paksa menstabilkan walaupun kedudukan yang secara fizikalnya tidak stabil. Dikejar, mat, akan bergoyang sedikit. Tak mengapa, bila-bila masa saja, Kapten. Paparan kepala ke atas, HUD menunjukkan penanda F-16 yang semakin mendekat. Jangan lari. Biarkan mereka mengejar, fikir Hairul dengan berani, dan dia melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Dia menolak pendikit ke belakang mengurangkan kelajuan secara mendadak di dalam garai yang sempit. Apa? Dia mengalahkah? Juru terbang F-16 melihatnya sebagai peluang dan memecut. Tetapi itu adalah perangkap Hairul. Pesawat pengangkut seperti A400 dengan sayap lurus adalah mahir dalam penerbangan berkelajuan rendah. Sebaliknya, jet pejuang seperti F-16 yang khusus untuk penerbangan berkelajuan tinggi akan kehilangan daya angkat sayap jika kelajuan jatuh, menjadikannya sukar untuk kekal di udara tanpa mengangkat muncung. Sial, terlalu perlahan, saya akan terhenti. Jerit juru terbang F-16. A400 yang terbang di hadapan kelihatan stabil, seolah-olah statik di udara, tetapi F-16 di belakang akan terhenti jika cuba menyamakan kelajuan atau akan berlanggar jika memecut. Saya akan terlebih lajak. Dengan terdesak, juru terbang F-16 menaikkan munjung dan cuba berundur ke atas A400. Itu adalah saatnya. Kena kau. Mata Hairul bersinar dengan pandangan tajam bekas juru terbang pejuang. Kuasa penuh, kuasa maksimum. Sekali lagi, pecutan ganas itu mengambil kesempatan daripada sekelip mata apabila F-16 hilang momentum, A400 meletupkan tujahan enjin CF-6. Enjin jumbo jet pada badan pesawat yang lebih ringan, kekuatan nisbah tujahan berat menunjukkan kehebatannya. Juru terbang F-16 yang ditinggalkan hanya mampu melihat belakang biru yang memecut dan hilang di hadapan matanya. Tak mungkin. Pesawat pengangkut mengalahkan jet pejuang dalam dogfight. Kolonel Catherine Hayes menutup mulut dengan tangan yang menggigil. Kebanggaannya, logik tentara udara AS, semuanya hancur di bawah sayap biru itu. Itu bukan pesawat pengangkut. Ia raksasa berbulu pesawat pengangkut. A400 itu terus terbang, mencapai pintu keluar ngarai, titik sasaran. Zon guguran kelihatan. Suara Hairul tenang, tidak seperti hasil daripada gerakan ganas. Pintu kargo belakang terbuka, angin kencang bertiup masuk, tetapi pesawat tidak berganjak. Sedia untuk jatuhan. Palet bekalan gergasi dilepaskan ke udara. Payung terjun terbuka dan dihisap ke pusat sasaran yang dilukis di salji Alaska. Ketepatan seperti akrobatik. Misi selesai. Kembali ke pangkalan. A400 yang kini lebih ringan memecut semula seperti burung yang dibebaskan. Skuadron F-16 telah hilang semangat untuk mengejar. Perbezaan prestasi yang luar biasa dan kemahiran juru terbang Malaysia yang menggunakannya. Satu garisan kontrail yang ditarik di langit Alaska bersinar seperti perarakan kemenangan. Pada monitor bilik kawalan, huruf hijau SAI yang menandakan A400 menyala. Ia adalah saat di mana pesawat yang diperintahkan oleh Kolonel Catherine untuk dibuang dari pandangannya, melangkah masuk ke dalam hatinya hanya dengan kehebatannya. Dia menggenggam penumbuk ke arah syaitan biru di monitor. Itu bukan kemarahan, tetapi rasa hormat naluri sebagai seorang juru terbang.
Di landasan pangkalan tentara udara Eielson, bunyi tayar bergesel dengan kuat kedengaran. Paus biru mendarat. Dengan kepulan asap tayar putih, pesawat pengangkut A-400 kembali. Apabila penutup enjin terbuka, tujahan undur yang kuat diaktifkan, meniup salji ke hadapan, dan jasad gergasi itu berhenti dalam jarak yang sangat singkat. Sunyi sepi, macam tak percaya. Suasana di apron telah berubah sama sekali daripada sebelum berlepas. Ratusan askar AS yang datang menyambut juru teknik, juru terbang, dan kaki tangan komando tiada seorang pun yang bersuara. Mereka hanya merenung sayap biru yang meluncur ke tempat letak dengan pandangan yang penuh rasa hormat. Bas pelancong terbang yang mereka ejek beberapa jam yang lalu. Kini, ia duduk di sana, menakluki langit Alaska yang keras, dengan gaya seorang raja udara. Kedua-dua enjin CF-6 dimatikan, dan bunyi kipas berputar secara inersia bergema dalam keheningan. Tangga diturunkan, dan Kapten Hairul, PW Umat Janggut, dan kru mereka turun. Hairul menanggalkan topi keledarnya dan membetulkan kolar sut penerbangan. Orang ramai yang tebal membelah dua, seperti laut merah. Dari jauh, bunyi tumit berdetak menghampiri. Ia adalah Kolonel Catherine Hayes. Dia berdiri di hadapan Hairul dengan tangan berpeluk, sama seperti tadi. Ketegangan mencengkam. Askar A.S. di sekeliling menahan nafas. Mereka menyangka kolonel sedang marah. Penerbangan yang hampir melanggar arahan, provokasi terhadap F-16, laluan penerbangan yang mengabaikan data topografi, dan pulang 15 menit lebih awal dari jadwal. Dia tidak boleh mengelak daripada dimarahi. Jelaskan. Suara Catherine rendah, tanpa emosi. Pesawat awak hampir menyebabkan F-16 skuadron saya terhempas. Ia kembali 15 menit lebih awal. Kesalahan berat sebegini, bagaimana awak akan mempertahankannya? Hairul berdiri tegak dan menjawab dengan tenang, tiada alasan, Kolonel. Kami hanya menjalankan tugas kami sebagai penghantaran ekspres Malaysia. Ketepatan masa adalah janji kami. Kening Catherine terangkat. Beberapa saat senyap, pada saat semua orang membeku, Catherine tiba-tiba menghembus nafas panjang. Dia kemudian merentap cermin mata hitamnya dan menghempaskannya ke tanah. Hebat, budak Malaysia. Apa yang ada di wajahnya bukan kemarahan. Ia adalah senyuman gembira yang bercampur dengan kekecewaan. Seperti selepas menonton film yang hebat, terbaik. Benar-benar terbaik. Pesawat pengangkut dengan manuver yang tidak masuk akal sebegitu, saya tak pernah lihat dalam hidup saya sebagai juru terbang. Catherine melangkah setapak, dan bukannya mencengkam kolar baju Hairul, dia menepuk bahunya dengan kuat. Beritahu saya jujur, apa yang ada di dalamnya? Alat kawalan graviti? Atau teknologi makhluk asing? Jasad sebesar itu melakukan knife edge di ngarai kita, perlu tulis semula buku teks aerodinamik. Tiada apa-apa yang istimewa, Kolonel, jawab Mat Janggut yang berdiri di sebelah. Dia menepuk badan A-400 dengan sarung tangan kotornya, dengan rasa sayang. Hanya semangat jurutera Malaysia yang mahukan ia lebih kuat, lebih laju, dan lebih selamat. Kami menuangkan jiwa kami ke dalam setiap skru, setiap rivet, dan, ya, saya cuma usik sedikit sistem pernafasan dia untuk cuaca sejuk hari ini. Jiwa dan penalaan, itu sahaja. Catherine memandang ke atas pada lengkung licin A-400 dengan wajah tidak percaya. Dia pernah mengejeknya sebagai hiasan yang sia-sia dan bas pelancong. Tetapi dia kini menyadari bahwa bentuk bulat itulah yang memaksimumkan aerodinamik sambil memastikan volume kargo. Catherine menggelengkan kepala dan tersenyum sinis. Saya silap. Saya tarik balik kata-kata saya. Ini bukan pencuri uang RM75 bilion. Ia terlalu murah. Murah? Ya. Ia menggabungkan kapasiti muatan C-17, kelajuan pelayaran jet awam, dan prestasi manuver F-16. Semuanya dalam satu. Jika ia boleh melakukan semua ini dalam satu pesawat, ia adalah jualan murah. Itu adalah pujian tertinggi dari beliau, seorang rasionalis yang memahami selok-belok ketenteraan dan kos. Daripada membuang banyak barangan murah, mereka mencipta yang tulen, yang mahal tetapi tahan lama. Semangat tukang Malaysia itu telah mengalahkan keangkuhan tentara udara Amerika yang rasional. Dan awak patut tukar namanya juga. Catherine melihat lambang skuadron yang dilukis pada muncung A-400. Paus biru Blue Whale?
terlalu lembut. Ia bukan makhluk komel sebegitu. Dia tersenyum sinis dan mengumumkan dengan suara yang didengari oleh juru terbang di sekeliling. Mulai hari ini, panggilan pesawat ini ialah Jebat. Nampak mesra, tetapi yang paling ganas dan pintar, pembunuh laut yang makan jirung. Sempurna, bukan? Askar AS yang tercengang bersorak. Jebat, nama yang bagus. Hei, siapa ada chat? Kita tulis sekarang. Mereka yang tadinya melihat A400 dari jauh kini berpusu-pusu ke pesawat, mengambil gambar swafoto di sisinya. Juru terbang F-16 pun berlari dan meminta Hairul bersalam. Awak betul-betul juru terbang pesawat pengangkut ke? Gerakan awak masa dapat ekor saya tadi. Awak bekas juru terbang pejuang, kan? Jom kita berlawan di simulator nanti. Tiada lagi diskriminasi berdasarkan prestasi pesawat. Hanya rasa hormat yang mendalam antara mereka yang mempertaruhkan nyawa di medan perang langit yang keras. Kolonel Catherine Hayes berdiri tegak ke arah Hairul dan Mat Janggut di tengah-tengah kekecohan dan mengangkat tangan kanannya ke kening. Tabik hormat yang sempurna, ia adalah bukti penghormatan Tulen, bukan sebagai komander, tetapi sebagai seorang juru terbang. Selamat datang ke Red Flag. Dan terima kasih. Mata saya telah terbuka. Suara Catherine bergema di udara sejuk. Hairul membalas dengan tenang. Saya berbesar hati, Kolonel. Catherine melonggarkan wajahnya dan memandang Hairul dengan mata yang nakal. Latihan dah tamat. Mari kita pergi ke masa tambahan. Masa tambahan? Ya. Di bar pangkalan. Awak kena ceritakan rahasia sayap ajaib tu sepenuhnya kepada saya. Sudah tentu, saya yang belanja. Yang kalah wajib belanja pemenang dengan minuman keras. Itu satu keseronokan, Kolonel, tetapi hati-hati, Hairul tersenyum jarang. Arak Malaysia lebih kuat daripada pecutan A400. Saya terima cabaran tu. Awak rasa tentera udara AS akan kalah dalam pertandingan minum? Catherine ketawa terbahak-bahak dan menampar belakang Hairul. Ketawa itu disedut ke langit Alaska senja. Matahari terbenam mewarnai badan A400 dengan warna keemasan. Sinarnya adalah pingat kemenangan yang diberikan oleh maruah dan teknologi Malaysia kepada kuasa udara terkuat di dunia. Pesawat yang pernah dipanggil pencuri wang pembayar cukai RM75 bilion kini telah dilahirkan semula sebagai sayap yang paling dipercayai dan disayangi di dunia. Apa pendapat Anda, kuasa udara? S. Tidak dibisukan oleh sihir. Ia adalah hasil daripada keazaman senyap jurutera Malaysia yang membina sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih selamat. Ikan paus terbang yang kelihatan lembut, tetapi isinya adalah juara yang mengejutkan dunia. Ia adalah saat apabila maruah Malaysia, yang tidak menilai berdasarkan penampilan tetapi intipati, dibuktikan di langit Alaska.